Pada hari itu, saya sedang mengelap badan menantu saya, Khairul, yang sudah lama tidak mandi karena terlantar sakit. Ketika ujung jari saya melalui lengan dan dadanya lalu menyentuh bahagian pahanya, sesuatu yang sukar dipercayai berlaku. Sesuatu yang membesar sehingga nafas saya terhenti menonjolkan dirinya dengan begitu jelas di depan mata saya. Ketika anak perempuan saya, Yasmin, memberitahu bahwa dia tidak tahan karena anu Khairul terlalu besar sehingga mereka terpaksa tinggal berasingan, saya tidak begitu percaya. Tetapi ini benar-benar suatu size yang di luar imajinasi, dan pada saat itulah saya sadar. Detik ini akan mengubah seluruh hidup saya. Namun, ini bukan sekadar kisah godaan semata-mata. Izinkan saya ceritakan bagaimana seorang wanita yang kehilangan suami dan hidup sebatang kara, kembali merasai nikmat menjadi seorang wanita, dan apakah kebenaran mengejutkan yang tersembunyi di sebaliknya. Sebelum saya mulakan, sila tekan butang langgan dan suka di bagian bawah kanan video. Semuanya percuma. Nama saya Salma, berumur 48 tahun. Saya berkahwin pada usia 22 tahun dan sejak itu, tidak pernah terfikir tentang lelaki lain. Saya dan arwah suami mengusahakan sebuah warung makan kecil di Chowkit dan kami hidup dengan sangat jujur. Bangun seawal subuh untuk menyediakan bahan masakan, menyemak pesanan sehingga lewat malam, dan bekerja tanpa henti walaupun pada hari raya. Walaupun saya bekerja lebih keras daripada sesiapapun, takdir begitu kejam terhadap saya. Pada musim luruh tahun lalu, suami saya tiba-tiba rebah ketika sedang bekerja. Dia dikejarkan ke hospital, tetapi tidak pernah sadarkan diri lagi. Selepas pengebumiannya, dunia terasa kosong dan putih. Warung makan yang kami usahakan bersama terpaksa saya tutup. Apabila pulang ke rumah, suasana terasa begitu sunyi. Setiap hari saya hanya duduk di tepi tingkap, merenung langit petang. Mengapa saya ditinggalkan sendirian pada usia ini? Setelah bekerja begitu keras, setiap hari terasa seperti dunia saya runtuh. Anak perempuan saya, Yasmin, sibuk bekerja di sebuah syarikat multinasional dan jarang pulang. Kadang-kadang dia menelepon dan bertanya, "Mak oke ke?" Tetapi saya hanya mampu menjawab, "Ya, Mak oke," walaupun sebenarnya saya langsung tidak oke. Setelah beberapa bulan berlalu, saya menjadi semakin tidak bermaya. Saya tidak makan dengan betul, tidak mencuci rambut, dan banyak menghabiskan masa berbaring di sofa sambil merenung siling. Suatu hari, tiba-tiba terlintas di pikiran saya, jika sisa hidupku dihabiskan dalam kesunyian begini, betapa menyesalnya aku nanti saat ajal tiba. Selama ini hidup saya hanya untuk menjaga suami, menguruskan warung, dan membesarkan anak. Saya tidak pernah melakukan apa-apa untuk diri saya sendiri. Ketika itu, suara kecil dari lubuk hati saya berbisik, "Mulai sekarang, hiduplah untuk dirimu sendiri tanpa mempedulikan kata orang." Keesokan paginya, saya terus mendaftar di sebuah pusat kecerdasan berhampiran rumah. Pada mulanya, saya hanya ingin melupakan kesedihan. Saya tidak tahu mengapa saya berasa begitu gemetar ketika memakai pakaian sukan dan melangkah masuk ke gym. Terdapat ramai orang muda di sekeliling, dan tidak ramai orang sebaya saya. Beberapa minggu pertama sangat sukar. Berjalan di atas treadmill selama 10 menit pun sudah membuatkan saya tercungap-cungap, dan mengangkat dumbbell ringan pun terasa berat. Apabila pulang, seluruh badan saya sakit-sakit sehingga tidak dapat tidur lena. Namun, saya tidak berputus asa. Anehnya, selepas bersenam, pikiran saya menjadi sedikit tenang. Sebulan kemudian, saya mulai merasakan perubahan pada badan saya. Saya kurang semput ketika menaiki tangga, dan badan terasa lebih ringan ketika bangun pagi. Memasuki bulan kedua, penampilan saya di cermin mulai kelihatan berbeza. Lengan saya menjadi lebih anjal, dan kaki saya lebih licin. Yang paling menakjubkan ialah bahagian punggung dan paha saya. Sebelum ini, badan saya kendur dan tidak bermaya, tetapi kini ia menjadi pejal dan anjal. Suatu hari, selepas selesai bersenam, saya berdiri di hadapan cermin di bilik persalinan dan terkejut melihat bahagian belakang badan saya. Punggung yang lebih montok. Betulkah ini aku? Bentuk badan yang kelihatan di sebalik seluar sukan itu sama sekali berbeza daripada dahulu. Melihat punggung yang anjal dan garisan paha yang licin, saya tersenyum tanpa sadar. Sejak itulah, perasaan yang sekian lama tertidur di dalam diri saya mulai bangkit perlahan-lahan. Semasa suami masih hidup, saya hanya hidup sebagai seorang istri, ibu, dan pemilik warung. Perasaan sebagai seorang wanita telah lama saya lupakan. Tetapi kini, segalanya berbeza. Setiap kali melihat cermin, saya rasa badan saya cantik, dan saya mulai mengambil berat tentang pemilihan pakaian sukan. Saya juga perasan pandangan ahli-ahli lelaki di gym. Tentu saja mereka jauh lebih muda,
tetapi kadang-kadang saya nampak mereka memandang ke arah saya. Pada mulanya saya berasa janggal, tetapi lama-kelamaan saya rasa ia tidaklah teruk. "Ah, Salma, kau masih belum mati lagi." Pikiran itu memberikan saya keyakinan diri. Ketika saya sedang asyik bersenam, suatu hari saya menerima panggilan daripada Yasmin. Kami jarang berhubung kebelakangan ini. Masing-masing sibuk, dan saya pula sibuk dengan aktiviti di game. "Mak, apa kabar sekarang?" Suara Yasmin kedengaran berhati-hati, tidak seperti biasa. "Mak sehat. Sejak pergi game mood Mak pun baik." "Macam mana pula dengan Hairul? Dia sehat?" Hairul ialah menantu saya. Sudah 2 tahun dia berkahwin dengan Yasmin, dan usianya 38 tahun, hanya 10 tahun lebih muda daripada saya. Kali pertama bertemu dengannya, saya rasa dia lebih seperti adik lelaki berbanding menantu. Dia seorang lelaki yang tegap dan rajin, tetapi pendiam, jadi kami tidak banyak berbual. Selepas saya bertanya, Yasmin diam untuk seketika. "Mak, sebenarnya?" Suaranya bergetar. Yasmin sekarang tinggal berasingan dengan Abang Hairul. Mendengar kata-kata itu, saya terkejut sehingga terus bangun dari duduk. "Apa? Tinggal berasingan? Apa yang dah jadi? Hairul buat salah pada kamu ke?" Yasmin teragak-agak seketika sebelum berkata dengan berhati-hati. "Mak, saya malu nak cakap pasal ni. Sejujurnya, anu Abang Hairul tu terlalu besar." "Anu? Anu apa?" Saya bertanya dengan keliru. Yasmin menjawab dengan suara perlahan. "Alah Mak, benda tulah terlalu besar sampai saya tak boleh tahan." Saya seakan tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Suara saya turut bergetar kerana terkejut. Yasmin mengeluh sambil menyambung. "Mula-mula saya ingat tak apa. Sejujurnya, pada awalnya memang seronok. Tapi lama-kelamaan, ia jadi terlalu menyeksakan. Badan saya sakit, dan saya mula rasa takut. Sebab tu sekarang saya dah tak boleh tidur sebilik dengan dia." Saya hilang kata-kata. Saya tidak pernah menyangka anak saya akan menceritakan hal seperti ini kepada saya. "Jadi, sekarang kamu tinggal berasingan?" "Ya. Saya sewa bilik kecil dekat dengan ofis. Abang Hairul masih tinggal di rumah." Suara Yasmin kedengaran seperti hendak menangis. Selepas meletakkan telepon, saya termenung lama. Hairul dan Yasmin tinggal berasingan, dan atas sebab yang begitu aneh, selain terkejut, entah kenapa, timbul pula rasa ingin tahu dalam hati saya. Besar mana agaknya sampai anak aku jadi macam tu? Tetapi saya segera berasa malu dengan pikiran itu. "Sedar diri, Salma, apa yang kau fikirkan ni?" Namun, walaupun saya menggelengkan kepala, pikiran itu sukar untuk dihilangkan. Beberapa hari kemudian, Yasmin menelepon lagi. "Mak, minggu depan saya ada outstation ke Amerika. Mungkin dalam 2 minggu. Baiklah, hati-hati di sana." Selepas saya menjawab, Yasmin tiba-tiba merendahkan suaranya. "Mak, tolong jangan hubungi Abang Hairul, ya?" "Kenapa? Ada apa-apa kah?" tanya saya. Yasmin berkata dengan pantas, "Kami belum beritahu keluarga pasal kami tinggal berasingan. Kami dah janji nak rahsiakan. Abang Hairul ingat Mak masih tak tahu apa-apa, jadi tolong jangan hubungi dia. Nanti jadi salah faham pula." Saya menjawab sambil tersenyum, "Baiklah. Jangan risau, jaga diri baik-baik di sana." Tetapi selepas panggilan tamat, hati saya tidak tenang. Adakah Hairul baik-baik saja seorang diri? Walaupun Yasmin melarang, saya tertanya-tanya bagaimana keadaan menantu saya. 4 hari kemudian, pada suatu petang, saya tidak dapat menahan diri lagi dan menelepon Hairul. Selepas beberapa deringan, Hairul menjawab, tetapi suaranya kedengaran sangat tidak bermaya. "Halo, Mak. Hairul, ada apa-apa ke? Kenapa suara kamu lain macam?" Saya bertanya dengan cemas. "Maaf, Mak. Saya dah beberapa hari demam selesema. Demam panas dan batuk teruk, jadi saya tak lalu makan dan asyik terbaring saja. Dah pergi klinik, badan saya lemah sangat, tak larat nak keluar. Saya cuma beli ubat dari farmasi." "Tak apa, Mak. Rehat beberapa hari nanti baiklah." Walaupun Hairul berkata dia tidak apa-apa, dari suaranya sahaja saya tahu dia sedang sakit tenat. Sebaik sahaja meletakkan telepon, saya terus ke dapur. Sudahlah tinggal berasingan dengan Yasmin, tentu selama ini dia tidak menjaga makan minumnya. Biarlah aku yang jaga menantu aku nih. Saya segera membuka peti sejuk, mengeluarkan bahan-bahan dan mula memasak bubur. Bubur nasi kosong yang mudah hadam, saya tambahkan isi ayam. Saya juga singgah di farmasi untuk membeli obat demam. Menjelang petang,
Saya memasukkan bubur ke dalam termos, membawa bungkusan ubat, dan menuju ke rumah Khairul. Apabila saya membuka pintu, rumah itu gelap gelita. Khairul terbaring sendirian di atas katil dalam bilik, kelihatan begitu sunyi. Wajahnya pucat dan dahinya berpeluh. "Mak, tak perlulah susah-susah macam ni." Kalau Yasmin salah faham macam mana, Khairul coba untuk bangun, tetapi saya menahannya. "Orang nih, salah faham apanya? Salah kemak mentua jaga menantu yang sakit? Dah, baring saja." Saya ke dapur, memanaskan bubur, dan menyediakan hidangan. Pada mulanya Khairul menolak, tetapi apabila saya menyuapnya, dia makan sedikit demi sedikit. Dah beberapa hari saya tak makan betul-betul. "Terima kasih, Mak," katanya sambil menunduk. Apabila malam semakin larut, demam Khairul menjadi semakin teruk. Saya membasahkan tuala kecil dan meletakkannya di dahinya. "Mak, tak apa. Baliklah." "Tak boleh. Mak tak boleh tinggalkan kamu seorang diri dalam keadaan macam ni. Malam ni Mak teman kamu di sini." Malam itu, saya tidur di sofa di ruang tamu rumah Khairul. Lebih tepat lagi, saya tidak tidur. Sebaliknya bangun setiap beberapa jam untuk memeriksa keadaannya. Pada hari keempat, keadaan Khairul mula beransur baik. Demamnya sudah turun dan batuknya berkurangan. Tetapi karena sudah beberapa hari tidak mandi, badannya mula berbau. "Aduh, baunya. Khairul, maaf ya, tapi kamu kena lap badan. Tak boleh macam ni." Apabila saya berkata begitu, Khairul terkejut dan menolak. "Tak apa, Mak, saya boleh buat sendiri." "Apa pula cakap macam tu? Kamu kan masih lemah. Macam mana nak buat seorang? Diam saja." Saya membasahkan tuala dengan air suam dan masuk ke bilik Khairul. Dia terbaring dengan wajah yang kemerahan. "Mak, betul, tak apa. Sudah, diam saja." Mula-mula, saya mengelap muka dan lehernya. Kemudian, lengan dan dadanya. Badan Khairul sangat tegap. Mungkin karena dia rajin bersenam, otot-ototnya kelihatan pejal. Ketika saya mengelap bahagian perutnya dan beralih ke paha, pada saat itulah tangan saya yang sedang menggerakkan tuala terhenti. Saya dapat merasakan satu kewujudan yang sukar dipercayai di hujung jari saya. Apa yang saya lihat di depan mata adalah sesuatu yang saiznya di luar jangkaan. Ketika Yasmin berkata dia tidak tahan kerana anu Khairul terlalu besar, saya tidak begitu percaya, tetapi ini benar-benar menakjubkan. Saya menahan nafas dan kaku di situ. Wajah Khairul menjadi merah padam sambil berkata, "Maaf Mak, benda ni tak boleh dikawal, maaf sangat-sangat." Suaranya bergetar, jantung saya berdegup kencang. Perasaan yang telah lama saya lupakan tiba-tiba datang membuak-buak. Selepas suami meninggal dunia, saya pikir perasaan sebagai seorang wanita telah hilang sepenuhnya. Tetapi kini, tubuh saya secara naluri bertindak balas terhadap bau kejantanan yang sudah lama tidak saya rasai. Setelah berdiri kaku untuk seketika, saya perlahan-lahan menenangkan nafas dan memandang mata Khairul. Khairul juga sedang memandang saya. Dalam renungannya, terpancar kesunyian dan keinginan. "Khairul," saya berbisik perlahan. Mungkin sebab dah lama sangat terpendam, sebab tu demam awak lambat kebah. Ini pun sebahagian daripada rawatan. Mata Khairul membulat. "Mak, apa yang Mak cakap nih?" "Dah, diam saja, tapi jangan sekali-kali beritahu Yasmin, faham?" Malam itu, hujan renyai-renyai turun di luar tingkap. Bunyi hujan memenuhi bilik, dan pada masa yang sama, garisan yang tidak sepatutnya kami langgar telah hilang. Sambil berada dalam pelukan Khairul, saya merasakan kehangatan sebagai seorang wanita setelah sekian lama. Baru saya sadar betapa sunyinya saya selepas suami meninggal, dan betapa saya merindui kehangatan tubuh seseorang. Khairul juga mungkin merasakan perkara yang sama. Betapa terluka perasaannya apabila ditolak oleh anak saya sendiri hanya karena saiznya yang besar. "Mak," Khairul berbisik di telinga saya. "Sebenarnya, selama ini saya pun sangat sunyi." Saya memeluk Khairul erat sambil berkata, "Mak pun sama. Kita berdua sangat sunyi." Sejak malam itu, hubungan saya dan Khairul berubah sepenuhnya. Pada waktu siang, kami adalah mak mentua dan menantu. Tetapi pada waktu malam, kami adalah lelaki dan wanita yang saling memerlukan. Bohonglah jika saya katakan tiada rasa bersalah. Tetapi yang lebih besar daripada itu ialah rasa saling menenangkan dan kehangatan antara kami. Ini bukan dosa. Kami berdua hanya kesunyian. Saya coba meyakinkan diri sendiri. Khairul juga memejamkan matanya, merasakan buat pertama kalinya dia benar-benar ditenangkan oleh seseorang. Seminggu kemudian, Khairul pulih sepenuhnya. Saya terus tinggal di rumahnya. Kini,
kami menjadi rapat seperti pasangan kekasih yang sudah lama bercinta. Pagi-pagi kami sarapan bersama, petang berjalan-jalan, dan malam kami saling merawat luka dan memberi ketenangan. Khairul seorang yang lebih prihatin daripada yang saya sangka. Apabila dia perasan saya sedang bersedih, dia akan diam-diam membuatkan teh dan mendengar luahan hati saya. Saya juga, setelah mendengar ceritanya, baru tahu betapa sunyinya dia selama ini. Suatu petang, kami duduk bersebelahan di sofa ruang tamu, langit di luar sedang memaparkan warna senja. Setelah lama teragak-agak, saya bertanya dengan berhati-hati, "Khairul, betul ke kamu dan Yasmin tinggal berasingan, sebab benda kamu terlalu besar?" Khairul menoleh ke arah saya dan matanya membulat. "Mak dengar daripada Yasmin ke?" Saya mengangguk. Khairul diam untuk seketika sebelum mengeluh panjang. "Itu bohong, Mak." "Apa?" tanya saya, terkejut. Khairul menundukkan kepala dan perlahan-lahan menyambung. "Selama ini saya tak sampai hati nak beritahu Mak sebab takut Mak terkejut. Sebenarnya, Yasmin ada hubungan dengan bos dia, seorang lelaki Amerika bernama Steve." Cawan di tangan saya hampir jatuh ke lantai. "Apa? Yasmin curang?" Suara saya bergetar. Khairul mengangguk dengan riak wajah sedih. "Dah beberapa bulan. Mula-mula dia kata banyak kerja lebih masa. Lepas tu, hujung minggu pun dia kata kena masuk pejabat. Saya syak sesuatu, jadi satu hari saya tunggu depan pejabat dia. Saya nampak Yasmin masuk kereta dengan Steve tu, siap berpegangan tangan lagi." Suara Khairul kedengaran pasrah, bukan marah. Bila saya tanya, mula-mula dia nafikan, tapi akhirnya dia mengaku. Dia kata hubungan intim kami tak serasi, dan itu buat dia tertekan, jadi dia cari lelaki lain. "Jadi, alasan saya besar tuh cuma alasan?" tanya saya. Khairul tersenyum pahit. "Memang betul saya besar, Mak pun tahu kan. Mak pun merayu minta saya berhenti. Tapi mungkin itu alasan yang paling mudah untuk dia beritahu Mak. Hakikatnya, dia lebih sukakan Steve. Sebaya, orang asing, nampak lebih bergaya. Jadi, outstation kali ini pun?" Suara saya bergetar. "Ya, bukan outstation, tapi bercuti ke Hawaii dengan Steve. Dia, Yasmin." Beritahu depan muka saya dengan selamba. Dia kata tak perlu peduli sebab kami akan bercerai juga. Saya merasakan sesuatu dalam diri saya hancur. Anak saya menipu saya sebegitu rupa, dan dia curang di hadapan suaminya sendiri? Tangan saya menggeletar. Khairul memegang tangan saya dan berkata perlahan, "Sebab tuh saya dah tak ada hati nak pertahankan hubungan nih. Orang yang saya cinta dengan sepenuh hati bukan lagi istri saya. Mak, saya minta maaf, saya gagal jadi suami yang baik." Serta-merta, rasa bersalah dalam hati saya bertukar menjadi kemarahan. "Ya, aku tidak bersalah. Aku dan Khairul, kami berdua adalah mangsa. Yasmin yang hianat dulu." Saya menggenggam tangan Khairul erat sambil berkata, "Khairul, kamu tak salah sedikit pun. Kamu dah jadi suami yang cukup baik. Mak tak akan biarkan kamu sendirian lagi." Sejak hari itu, saya dan Khairul tidak lagi bersembunyi. Kami merasakan bahwa kebersamaan kami bukanlah satu kesalahan, tetapi satu cara untuk saling menenangkan. Tinggal bersama di rumah Khairul membuatkan saya bahagia. Kebahagiaan yang sudah sekian lama tidak saya rasai. 2 minggu kemudian, Yasmin pulang ke tanah air. Setibanya dari lapangan terbang, dia terus menghulurkan surat cerai kepada Khairul. "Abang, kita selesaikan semua nih. Kita berdua pun dah penat." Khairul menandatangani surat itu tanpa berkata apa-apa. Tetapi masalahnya bermula selepas itu. Apabila Yasmin datang ke rumah untuk mengemas barang-barangnya, dia ternampak saya berada di situ. Mula-mula dia hanya bertanya mengapa saya di situ, tetapi apabila dia melihat seluar dalam saya di atas katil Khairul, wajahnya terus pucat. "Mak, jangan cakap." Suara Yasmin bergetar. Saya menjawab dengan tenang, "Ya, seperti apa yang kamu pikirkan. Mak dan Khairul tinggal bersama." "Mak dah gila ke? Macam mana Mak boleh buat macam ni dengan suami saya?" jerit Yasmin. Saya pun melepaskan segala yang terpendam. "Suami kamu? Kamu yang dah curang dengan lelaki lain, masih panggil dia suami? Outstation konon, padahal pergi Hawaii dengan Steve, kan? Mak dah tahu semuanya." Wajah Yasmin mengeras. "Abang Khairul yang beritahu?" "Ya, Mak dah dengar semuanya, termasuklah macam mana kamu menipu kami." Yasmin diam seketika sebelum berkata dengan nada sinis, "Jadi, sebab tu Mak rasa Mak boleh tidur dengan suami saya? Ini normal ke?" "Apa yang normal? Kamu yang hianat dulu." "Disebabkan kamu, Khairul."
Abang Khairul nih? Betapa sunyinya dia, kamu tahu tak? Akhirnya, Yasmin hanya mengemas barangnya dan pergi. Sambil menghempas pintu, dia menjerit buat kali terakhir, Mak akan menyesal. Tengoklah apa orang akan kata nanti. Kata-kata Yasmin ternyata benar. Habar angin tersebar dengan cepat. Jiran-jiran mula berbisik. Perempuan tuh ada hubungan dengan menantu dia. Tak masuk akal. Macam mana dia boleh buat macam tuh dengan suami anak sendiri? Apabila saya berjalan, orang akan menuding jari. Rakan-rakan saya seorang demi seorang mula memutuskan hubungan. Salma, aku faham kau sunyi dan tertekan. Tapi ini salah. Saya dapat mendengar keluhan mereka sebelum panggilan ditamatkan. Khairul juga mengalami nasib yang sama. Ibu bapaknya menelepon. Kalau kau lelaki, jagalah marwah. Macam mana kau boleh jadi macam ni? Ayah tak pernah ajar kau jadi anak tak guna macam ni? Suara ayahnya bergetar menahan marah. Pandangan masyarakat benar-benar dingin. Saya berhenti pergi ke gym. Pandangan orang di sana terlalu membebankan. Pergi ke pasar raya, ke bank, kemana-mana sahaja, orang akan berbisik-bisik. Suatu malam, saya rebah di hadapan Khairul. Khairul, maafkan saya. Sebab saya, awak kena hadap semua nih. Air mata saya tidak berhenti mengalir. Khairul memeluk saya erat sambil berkata, Mak, Salma, orang luar tak tahu. Mereka tak tahu apa yang kita lalui sampai ke tahap ini, tapi ini terlalu berat. Kemana saja kita pergi, orang caci kita. Suara saya bergetar. Khairul memandang mata saya dan berkata, kita berdua dah terlalu lama bersabar. Saya tak menyesal. Walau apapun orang kata, saya nak tetap di sisi Salma. Tetapi tembok realiti terlalu tinggi, tentangan dan kecaman orang sekeliling semakin menjadi-jadi, dan kami tidak mampu menanggungnya lagi. Akhirnya, kami memutuskan untuk berpisah buat sementara waktu. Salma, apa kata kita pastikan perasaan kita nih bukan sekadar emosi sementara? Mungkin kita perlukan masa untuk berpikir, kata Khairul, tetapi suaranya kedengaran tidak yakin. Saya mengangguk, tetapi hati saya terasa hancur. Hari ketiga selepas berpisah dengan Khairul, saya menangis seorang diri di rumah. Saya tidak makan dan tidak tidur. Setiap hari tanpa Khairul terasa seperti di neraka. Saya berulang kali mengambil telepon dan meletakkannya semula. Tak boleh macam ni. Betul ke kita kena berpisah? Tak. Aku tak boleh hidup tanpa Khairul. Pikiran-pikiran itu memenuhi kepala saya. Dada saya terasa sesak sehingga sukar untuk bernafas. Saya berasa pening dan pandangan saya menjadi gelap. Petang itu, saya akhirnya rebah. Tepat sebelum saya tidak sadarkan diri, saya mencapai telepon dan menelepon Khairul. Khairul. Itulah perkataan terakhir yang saya ingat, apabila saya membuka mata, saya berada di hospital. Lampu Kalimantan putih di Sailing terasa silau. Di sebelah saya, Khairul sedang menggenggam erat tangan saya. Wajahnya pucat dan matanya merah. Salma, awak dah sedar. Suara Khairul bergetar. Saya mengangguk lemah. Kat mana nih? Di hospital. Awak pengsan, sebab tekanan yang melampau. Dokter kata kalau lambat sikit, boleh jadi lebih teruk. Suara Khairul kedengaran sebak. Saya menggenggam tangannya erat sambil berkata, bila awak tak ada, saya rasa macam tak boleh bernafas. Setiap hari sangat sukar. Air mata saya mengalir laju. Khairul mencium dahi saya sambil berbisik, saya pun sama. Tanpa Salma, saya tak boleh buat apa-apa. Makan tak lalu, tidur pun asik, teringatkan Salma. Kalau macam tuh, kita tak perlu berpisah lagi, kan? Tanya saya. Sekarang, walau apapun orang kata, saya akan tetap di sisi Salma. Bila kita berpisah, baru saya sadar. Perasaan kita lebih penting daripada pandangan orang. Mata Khairul juga bergenang air mata. Saya memejamkan mata dan berkata perlahan, ya, kita hidup macam ni saja. Biarlah apa orang nak kata, kita jadi diri kita sendiri. Khairul menggenggam tangan saya lebih erat. Ya, saya tak akan lepaskan awak lagi. Selepas keluar dari hospital, kami membuat satu keputusan penting. Kami akan meninggalkan bandar ini, tempat kami telah hidup sekian lama. Di sini, kita akan terus dicemu. Jom kita pergi ke tempat yang tiada siapa kenal kita, cadang Khairul, dan saya bersetuju. Sebulan kemudian, kami berpindah ke sebuah pekan kecil di Port Dickson. Ia sebuah pekan yang sunyi dengan pemandangan laut. Di sana, tiada siapa yang mengenali kami. Kami hanyalah seorang lelaki dan wanita yang saling mencintai. Pagi-pagi kami berjalan-jalan bersama, menanam timun dan cili di kebun kecil, dan pada waktu petang,
Kami berjalan di tepi pantai sambil berpegangan tangan. Khairul mendapat kerja kecil di pekan itu, dan saya pula menjahit untuk mendapatkan uang saku. Kehidupan yang sederhana tetapi membahagiakan. Kadang-kadang saya teringat akan Yasmin. Saya dengar dia kini curang dengan naib presiden syarikat, Brian, dan akhirnya berpisah juga dengan Steve. Sekarang dia sudah berpindah ke syarikat lain dan hidup seorang diri. Dulu saya berasa bersalah, tetapi kini saya pikir, kami hanya menjalani hidup masing-masing. Suatu petang, sambil memandang matahari terbenam, Khairul bertanya, "Salmah, awak tak menyesal?" Saya tersenyum dan menjawab, "Langsung tidak." "Awak pula?" Khairul juga tersenyum sambil berkata, "Saya pun, ini adalah pilihan paling berani dalam hidup saya." Orang di luar sana mungkin masih menuding jari dan mencaci kami. Namun, tiada seorang pun daripada mereka yang pernah melalui kesunyian yang kami rasai. Cinta tidak mengenal usia, dan ada kebenaran yang tersembunyi di sebalik nama dosa. Bagi satu sama lain, kami adalah penawar dan penyelamat. Pada saat ini, saya bahagia. Sambil memegang tangan Khairul dan memandang laut, saya berpikir, hidup ini hanya sekali. Lebih penting untuk hidup mengikut kata hati daripada mengikut standar masyarakat. Adakah Anda semua pernah melepaskan cinta karena pandangan orang lain? Adakah Anda mempunyai keberanian untuk memilih cinta yang diinginkan oleh hati Anda? Saya telah mengambil keberanian itu, dan saya tidak menyesal. Jalanilah sisa hidup Anda mengikut kata hati, bukan standar orang lain. Saya harap Anda semua menjadi insan yang berani memilih cinta tanpa penyesalan. Keberanian itulah yang akan mengisi hidup Anda dengan kebahagiaan sejati. Terima kasih kerana menonton.